Datuk rebah ke bumi. Batang tubuh ketua pukau terlepas dari pelukannya. Mak Jali menghampiri ketua pukau yang sudah kaku itu. Dari lubang hidung dan telinga keluar darah yang merah kental. Saya menghampiri Datuk. Tubuhnya masih berwarna biru. Muntah darahnya sudah berhenti. Datuk membuka tangannya perlahan-lahan. Tengkorak yang dipegangnya menjadi hitam macam arang dan akhirnya bertukar menjadi serbuk halus macam amang biji yang dibuang. "Campakkan ke air," kata Datuk. Saya mengambil serbuk hitam itu. Bila berada di atas tapak tangan saya, seluruh badan terasa panas. Cepat-cepat saya humbankan ke dalam air sungai. Datuk cuba bangun. Dia tidak berdaya. Setiap kali dia bangun, dia pasti akan rebah. Bagaikan sendi tulang di kepala lututnya sudah hancur. Saya pula yang menjadi kelam kabut. Mak Jali masih lagi memeriksa tubuh badan ketua pukau. Secara kebetulan, sebuah jeep tentera lalu di situ. Mak Jali menahan jeep tersebut. Setelah berunding, pemandu jeep itu bersetuju membawa mayat ketua pukau ke balai polis Kampar. "Biar saya uruskan datuk saya di sini. Kalau boleh, encik sampai ke sana. Cuba ikhtiarkanlah sebuah ambulan untuk datuk saya." Saya cuba." Itu janji yang diberikan oleh Mak Jali kepada saya. Mereka pun berlepas ke Kampar. Saya merawat datuk mengikut arahan yang dikeluarkannya. Walaupun ada orang yang lalu lalang di jalan raya, mereka tidak menghiraukan kami. Pada sangkaan mereka, saya dan datuk adalah pencari rotan yang sedang melepaskan penat di situ. "Carikan aku daun serunai laut, pucuk daun semuka dan campurkan dengan air sikit. Kau ramaskan daun tu hingga hancur dan sapukan kepada kepala lutut aku ni." Perintah datuk yang terpaksa saya lakukan. Hasilnya amat mengejutkan. Bila disapu ke kepala lutut dengan iringan jampi tertentu dari datuk, saya lihat dia boleh bangun. Walaupun begitu, warna biru di tubuhnya tidak juga mahu hilang. Malah, wajah datuk kelihatan lebam, macam dipukul sesuatu. Saya bagaikan mahu menangis bila datuk tidak berdaya melangkah. Dia bagaikan terlupa macam mana mahu berjalan. Datuk menyandarkan badannya pada sebatang pokok dekat situ. "Badan aku ni terasa bisa-bisa. Kepala aku rasa kosong." Datuk mengadu pada saya sambil meraba batang pokok di belakangnya. "Apa yang mesti saya buat tu?" "Tak ada satu pun apa yang kau boleh buat. Kalau janji aku dah sampai untuk menemui Allah." "Tapi kita perlu ikhtiar." "Aku tahu. Tetapi kau bukannya orangnya yang untuk membantu aku dalam hal ni." "Kalau bukan saya, siapa pula orangnya tu?" Datuk terdiam. Badannya jatuh perlahan ke atas bumi. Dia jatuhkan kedua belah kakinya. Saya pun mengurut kakinya. Dalam dunia ini, tak ada siapa pun yang boleh mengaku handal dalam apa juga bidang. Kalau dia merasa dirinya handal, tu perasaan dia. Sedangkan ada orang yang lebih handal darinya dan kehandalan diri orang tu pula tertakluk di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya saya tidak tahu apakah cakap itu ditujukan pada saya ataupun tidak oleh Datuk. Saya perhatikan dalam saat-saat begitu, Datuk bercakap ikut suka hati saja. Inilah yang membimbangkan hati dan perasaan saya. Sedang saya diamuk keresahan, Mat Jali dan ambulan pun tiba. Datuk diusung ke dalam perut kereta ambulan untuk dibawa ke rumah sakit Kampar. Datuk pun diberi rawatan segera. Bagi menghilangkan warna biru dan lebam, Datuk terpaksa diberi suntikan ubat. Datuk tidak mahu menerimanya. Menurut Datuk, suntikan itu akan memberikan kesan yang kurang baik dalam tubuhnya. Mat Jali dan saya terpaksa juga memujuknya. Datuk tidak berganjak dari keputusannya. Saya memujuknya dengan sedaya upaya yang boleh. "Tok, suntikan tu untuk memberi kerehatan pada Datuk."
kata saya. Maksudnya, bila Datuk dicucuk, Datuk akan tidur. Jadi Datuk dapatlah tenaga. Tambah saya sambil merenung muka Mak Jali supaya dia mengakui kebenaran cakap saya itu. Setelah termenung lebih dari 10 minit, Datuk pun setuju untuk melakukan suntikan. Saya terkejut bila seorang jururawat yang bertugas memberitahu saya, sudah 3 batang jarum patah ketika doktor melakukan suntikan di bahu Datuk. Dan doktor pun tidak mahu meneruskan kerjanya. Apa yang mesti saya buat? Tanya saya pada jururawat tersebut sambil merenung ke muka Mak Jali yang duduk di sebelah saya. Bagaimana? Boleh tak kami masuk ke dalam? Mak Jali mengajukan pertanyaan. Jururawat yang berketurunan Pakistan itu tersenyum. Boleh. Tuan Doktor memang mencari warisnya. Sebab? Doktor mau tanya sikit. Beritahu jururawat. Saya dan Mak Jali masuk ke dalam bilik. Doktor Melayu yang berkulit hitam itu mempersilakan saya dan Mak Jali duduk. Saya orang Melayu, sudah belajar ke luar negeri, tetapi saya tidak membuang kepercayaan dan keyakinan saya pada ilmu batin. Ujar doktor itu sambil menggigit bibir. Dia lalu memperkenalkan namanya kepada kami. Namanya Abdul Muttalib, anak jati Batu Pahat Johor. Baru sebulan bertugas di Kampar. Sebelum itu dia bertugas di Hospital Besar Al-Ustar Kedah. Saya ni kurang fahamlah dengan cakap tuan. Suara Mak Jali tenang. Kalau orang Melayu tidak percaya pada kuasa gaib dan kebatinan, artinya dia bukanlah orang kita, bukan orang Melayu tulen. Kekuasaan gaib, dukun dan pawang adalah sebahagian dari teras bangsa kita. Kerana itulah saya panggil awak. Orang tua ni ada memakai ilmu tahan besi. Suruhlah dibuka. Doktor itu merenung ke saya. Fahamlah saya. Doktor itu memerlukan bantuan dari saya. Saya pun rapat kepada Datuk dan membisikkan ke telinganya. Bukalah Tok, untuk faedah diri Datuk juga. Buka apa? Sergah Datuk pada saya. Tahan besi. Tahan besi? Ulang Datuk. Iya Tok. Datuk terdiam. Dia merenung muka saya. Sinar matanya cukup lembut seolah-olah dari sinar matanya yang terucap perkataan ini. Demi kasih sayangku pada Muktamar, aku lakukan apa sahaja. Saya resah. Datuk memejamkan matanya. Mulutnya terkumat kamit membacakan sesuatu. Kemudian, dia suruh saya memotong kuku di ibu jari kaki sebelah kiri. Kuku yang sudah dipotong itu mesti dilipat 3 dan diletakkan di celah ketiak kanannya. Apa yang diperlakukan oleh saya diperhatikan oleh doktor itu dengan penuh minat. Bila semuanya sudah selesai, lagi sekali Datuk merenung saya dengan senyum. Sudah. Pendek sahaja dia berkata. Doktor pun senyum. Dia mengambil jarum lalu melakukan suntikan. Semuanya berjalan dengan sempurna. Tidak lama Datuk berada di hospital, cuma 2 hari saja. Masuk hari yang ketiga, dia minta keluar. Datuk membuat keputusan untuk tinggal di rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai Kampar. Muhammad Zain seorang pemborong kelas F dengan Jabatan Kerja Raya Daerah Batang Padang. Dia mengenali Datuk kira-kira 2 tahun yang lalu, ketika membawa isterinya yang diserang sakit lumpuh berubat dengan Datuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Besar, sakit lumpuh yang dideritai oleh isterinya sejak bertahun-tahun itu disembuhkan oleh Datuk. Sejak itu dia menjadikan Datuk sebagai ayah angkatnya. Di Batu Berangkai, Datuk mengubati sakitnya dengan caranya yang tersendiri. Setiap pagi dia akan mandi air dari gunung dan memakan beberapa jenis pucuk kayu yang pada sebelah petangnya. Seminggu kemudian Datuk beransur pulih dan sihat. Semasa tinggal di Batu Berangkai, Muhammad Zain memperkenalkan Datuk dengan jutawan Melayu yang juga menjadi orang yang bergelar yang dilantik oleh Sultan Perak pada masa itu. Jutawan Melayu itu mempunyai beberapa buah lombong di Menglembu, Pusing, Batu Gajah dan Papan. Dia juga mempunyai beberapa buah rumah batu di daerah Kinta dan Batang Padang.
Dia lebih suka berhubung dengan Muhammad Zain untuk membaiki sebarang kerosakan di rumahnya. Salah sebuah rumah batunya yang terletak di kawasan Sungai Raya. Rumah itu diwarisi arwah ayahnya. Besar tersergam. Ia terletak tidak jauh dari jalan besar. Dia tinggal di situ bersama dengan isteri dan dua anak perempuannya, sementara rumahnya yang lain didiami oleh anak buah jutawan itu sendiri. Salah seorang anak perempuannya menuntut di Universiti Malaya, ketika itu bertempat di Singapura dalam kejurusan kedokteran. Selain daripada mempunyai harta yang banyak, jutawan itu juga mempunyai dua orang isteri. Isteri mudanya pula ada pertalian keluarga dengan Muhammad Zain. Perkenalan yang terjalin di rumah Muhammad Zain itu secara tidak langsung memberikan satu tugas baru pada Datuk. Jutawan itu meminta Datuk memberikan pendinding di kawasan rumahnya supaya tidak dimasuki oleh pencuri. Kerana tugas itu tidak berat, Datuk bersedia menolongnya. Berapa upahnya? 100 atau 300? Jutawan itu menyoal Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum dan menyandarkan badan pada dinding rumah Muhammad Zain. Muka Muhammad Zain saya lihat berubah sedikit. Kita ni bukan hidup dengan kerja ni. Harta kita pun ada untuk makan pakai anak cucu. Kalau sekadar untuk menolong ke jalan baik tak jadi hal pun. Jawab Datuk pada pertanyaan jutawan itu yang merupakan satu sindiran yang amat tajam. Jutawan itu tunduk. Maafkanlah saya kalau cakap tadi menyakitkan hati. Saya sekadar mahu bersedekah saja. Nada suara jutawan itu mula menurun. Sedekah saja orang tekuk mana yatim. Tingkah Datuk. Jutawan itu anggukkan kepala. Bila bapa mau menolong Tok Kaya sendiraja? Muhammad Zain memotong percakapan. Datuk urut pangkal dagunya. Dia merenung muka jutawan itu 2-3 kali. Jutawan itu kelihatan resah. Saya terpaksa pergi ke sana. Setidak-tidaknya 3 senja saya mesti ke sana. Kalau begitu duduk sajalah di rumah saya. Begini saja. Minggu depan, saya minta anak angkat saya ni hantar saya ke rumah Tok Kaya. Terpulanglah, ikut mana yang baik. Baik pada awak, baik daripada saya. Kata Tok Kaya sambil tersenyum. Lalu dia meminta diri untuk pulang dari Datuk. Muhammad Zain menghantar jutawan itu hingga ke keretanya di tepi jalan besar. Pagi itu Datuk memberitahu Muhammad Zain, anak angkatnya, yang dia mahu pergi mendaki gunung yang terletak di bahagian tepi kawasan Pekan Kampar. Buat apa nak ke sana, Pak? Tanya isteri Muhammad Zain sambil menghidangkan kopi dan roti. Nak cari bulu tumpat. Buat apa? Sahut Muhammad Zain. Untuk menolong Tok Kaya. Jawab Datuk. Itu memuaskan hati Muhammad Zain dan isteri serta saya. Dengan menaiki kereta Morris Minor kepunyaan Muhammad Zain, beliau menurunkan saya dan Datuk dekat sekolah Inggeris di Kampar. Dari situ, saya dan Datuk masuk ke dalam hutan. Lebih kurang pukul 4 petang, kami kembali ke rumah Muhammad Zain di Batu Berangkai. Sebaik saja sampai di rumah, Datuk pun memotong buluh tumpat itu sepanjang 1 kaki. Buluh yang sudah dipotong itu berjumlah 4 semuanya, diletakkan di bawah rumah. Tidak ada kejadian ganjil yang kami temui semasa di hutan. Jadi tidaklah ada cerita yang menarik untuk diceritakan pada Muhammad Zain yang cukup kagum dan hormat kepada Datuk. Selepas sembahyang Isyak, Muhammad Zain masih lagi bercakap dengan Datuk di anjur rumah. Muhammad Zain meminta ilmu pengasih dari Datuk dengan tujuan supaya setiap orang yang ditemuinya akan jadi kasih padanya dan mempelawah dia untuk membuat rumah atau membuat kontrak dengannya. Saya dengar Datuk memarahi Muhammad Zain kerana permintaannya itu tidak masuk akal. Menurut Datuk, kalau kerjanya baik dan ikhlas, tidak menipu sesama manusia, dengan sendirinya dia akan disayangi orang. Berusaha dan bekerja keraslah, kau akan mencapai kejayaan. Buat kerja dengan baik. Itulah yang dapat ditangkap oleh telinga saya. Selepas itu saya tidak lagi mendengar apa yang mereka perkatakan. Saya terlena. Saya tahu Datuk akan melakukan sembahyang hajat
Ada tanda-tanda yang menunjukkan Datuk akan melakukan kerja itu. Supaya tugasnya tidak terganggu, saya lebih suka tidur bersendirian di ruang tengah rumah Muhammad Zain. Biarlah Datuk tidur sendirian di dalam bilik khas. Dugaan saya itu memang tepat. Apabila subuh, Datuk menyatakan sembahyang hajatnya tidak terganggu oleh dengkur saya. Kau sudah mula mengenali perangai aku, katanya menyindir ketika saya mengambil wuduk bersamanya. Belajar dari pengalaman, balas saya. Petang esok kita pergi ke Sungai Raya ya. Datuk memberitahu saya lagi. Saya pun mengangguk tanda setuju. Macam selalu. Sebelum matahari bangun di kaki langit, Datuk akan mengajak saya mandi embun. Saya sudah pun pandai memilih jenis daun yang baik diambil airnya untuk membasuh muka dan badan. Datuk juga memberitahu saya beberapa potong ayat suci yang harus saya baca ketika menyentuhkan air embun ke tubuh. Mandi embun memang menyegarkan badan dan menegangkan kulit. Dengannya, muka akan kelihatan bersih dan tidak dimamah usia. Menyapu atau menggosokkan air embun ke badan juga harus pandai. Mesti ikut urutan. Dengan itu, perjalanan darah akan menjadi lancar, terhindar dari sakit jantung ataupun darah tinggi. Selepas menunaikan sembahyang asar pada petang Selasa, saya dan Datuk dihantar oleh Muhammad Zain ke kawasan Sungai Raya. Jarak kawasan itu dari Bandar Ipoh lebih kurang 10 km ke selatan. Kami disambut oleh Pak Ayub Naim. Saya itu penjaga rumah. Tok Kaya telah pergi ke lapangan terbang bersama dengan anak dan isterinya untuk menyambut anaknya yang bercuti. Muhammad Zain bercakap sesuatu dengan Pak Ayub Naim. Saya balik dulu, Pak. Muhammad Zain memberitahu Datuk. Dia menghidupkan jentera kereta dan keluar dari kawasan rumah Tok Kaya Sendiraja. Rumah batu besar itu berbentuk lama, berunsur kesenian dari Timur Tengah yang dipadukan dengan seni bina tempatan menjadikan rumah batu 2 tingkat itu kelihatan cantik dalam bentuk yang tersendiri bersama cat kuning air yang lembut. Berceritalah Pak Ayub Naim, orang keramat Pulai, tentang rumah batu 2 tingkat itu kepada kami. Menurutnya, rumah batu itu sudah lebih dari 100 tahun usianya. Sudah 7 keturunan dipusakai turun-temurun. Tok Kaya Sendiraja ialah pemilik yang 7 atau keturunannya ke-7. Dan selama itu pula, mereka pernah terlintas di hati Dan selama itu pula, belum pernah terlintas di hati para pewarisnya untuk mengubah dasar bentuk rumah tersebut. Mereka hanya menambah beberapa bahagian yang tertentu sahaja. Bila bulan penuh, muncul di langit dan cahayanya melimpah di atas bumbu rumah, keutuhan dan keunggulannya semakin nampak. Bumbu rumah itu bagaikan memancar cahaya yang boleh menegakkan bulu roma sesiapa saja. Kebanyakan penduduk yang tinggal berdekatan enggan lalu di bahagian belakang rumah tersebut, meskipun di situ ada jalan dekat menuju ke kawasan rumah mereka. Itulah cerita Pak Ayub Naim yang sudah berusia hampir 60 tahun itu. Sama dengan umur Tok Kaya Sendiraja, saya dan Datuk ditempatkan di sebuah bilik di bahagian atas ruang tengah. Bahagian atas itu cukup luas dengan 4 tiang besar yang bulat, berukir dengan awan larat bunga raya dan pucuk rebung. Bila saya berdiri di situ, saya terasa ada sesuatu yang ganjil. Saya terasa diri saya seolah-olah berada jauh dari dunia nyata, seakan-akan terlambung ke satu alam lain yang sukar saya nyatakan. Saya pun melaporkan perkara itu kepada Datuk. Dia hanya tersenyum dan tidak memberikan sebarang pendapat berhubung dengan perkara itu. Ketika bunga senja tiba, saya dan Datuk meninggalkan bilik. Kami mengelilingi rumah besar itu 7 kali. Setiap kali sampai ke bahagian pucuk rumah, Datuk akan berhenti dan membacakan sesuatu. Kita pusing lagi sekali untuk jadikan lapan, beritahu Datuk pada saya. Saya angguk kepala dan ikut perintahnya. Berhenti kat sini. Mendengar perintah itu, langkah saya mati. Datuk menandakan tempat itu dengan kayu. Engkau langkah ke timur, kemudian ke barat 5 kali ke belakang. Lepas tu ke utara dan ke selatan macam tadi juga. Arahan yang datang dari Datuk saya patuh. Bila semua saya lakukan, Datuk pun akan korek tanah dengan golok lalu menanam buluh tumpat ke dalam tanah. Cukuplah tu, agak-agak 1 jengkal ke bumi. Tidak dikorek anjing. Mana ada anjing kawasan ni? Kan berpagar.
Datuk bercakap seorang diri. Saya tersenyum. Bila dia menuju ke halaman rumah, Tok Kaya Sendiri Raja dan dua orang anaknya baru sahaja keluar dari perut kereta Chevrolet besar. Macam mana? Dah selesai? Itu yang ditanyakan oleh Tok Sendiri Raja kepada Datuk. Belum selesai. Lagi 3 penjuru belum ditaruh, balas Datuk. Tok Kaya Sendiri Raja terus memberitahu Datuk, makan minum Datuk dan saya akan dihantar sendiri oleh tukang masak ke bilik. Satu layanan yang sungguh istimewa dari seorang jutawan pada orang biasa. Kerana waktu maghrib sudah tiba, Datuk dan saya terus naik ke tingkat atas sesudah mengambil air sembahyang. Selepas solat, Datuk meneruskan zikirnya. Saya keluar dari bilik mundar-mandir di ruang tengah. Saya terkejut dan hampir menjerit. Dari sudut ruang tengah yang agak suram itu, keluarlah seorang gadis yang berpakaian diraja. Di kepalanya terletak mahkota yang memancar. Di tangannya pula terletak sebilah sundang. Kain labuh yang menutup badannya berwarna kuning. Saya terus lari masuk ke bilik. Kenapa ni? Dah macam kena kejar dengan setan. Ada puteri raja kat sini tu. Kau gila? Lain kali jangan merayau. Kalau kau bantah cakap aku cekik kau sampai mampus. Datuk memberi amaran dengan nada suara yang marah. Saya diam dan terus membaca surah Yasin. Datuk sudah pun selesai berzikir. Saya sudah pun menghabiskan bacaan surah Yasin. Kami baring di atas katil kuno. Tiba-tiba daun pintu diketuk orang. Datuk membuka pintu dan saya berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muncul, tinggi dan besar orangnya. Dada berbulu, memakai tanjak dan ada bintang kebesaran di tengah tanjak, serta pedang panjang di pinggang. Lelaki itu hanya muncul beberapa detik sahaja di hadapan kami. Datuk segera turun ke bilik Pak Ayub Naim di bawah. Barangkali Pak Ayub Naim boleh memberikan keterangan lanjut berhubung dengan perkara aneh yang kami temui. Dia sudah menjadi penjaga rumah semenjak ayah Tok Kaya Sendiri Raja masih hidup. Usah takut. Anak dara tu memang salah seorang penghuni rumah ni. Dia hanya mengucapkan selamat datang, katanya dengan berketawa kepada Datuk. Orang lelaki tu siapa pula? Soal saya. Dia juga macam anak dara tu. Dia memberikan salam perkenalan saja pada tuan berdua. Dia tak akan ganggu, jawabnya. Ternyata Datuk tidak puas hati dengan jawapan itu. Tetapi dia tidak mahu mengemukakan sebarang pertanyaan lanjut. Kami naik ke bilik atas. Hidangan sudah tersedia. Selepas makan, kami solat Isyak. Kemudian, saya tertidur. 4 penjuru rumah Tok Kaya Sendiri Raja sudah ditanam dengan buluh tumpat. Dengan pertolongan Allah, rumah itu tidak akan dimasuki pencuri. Atas permintaan Tok Kaya Sendiri Raja, Datuk dan saya dijemput duduk 2 malam lagi di rumah itu. Tok Kaya Sendiri Raja mahu Datuk memulih semangat rumah. Menurut Tok Kaya Sendiri Raja, dia selalu bimbang dan berhadapan dengan perkara-perkara aneh bila dia membuat kira-kira perniagaan di bilik khasnya. Kadang-kadang dia terasa ada makhluk lain di rumahnya. Pernah, satu ketika, dia tertidur di meja tulis. Apabila dia sedar dari tidurnya, dia telah berada di atas katil di samping isterinya. Pakaian ditukar dengan baju tidur tanpa disedarinya. Tapi sebelum ada keluarga saya yang dicederakan, adu Tok Kaya Sendiri Raja pada Datuk di ruang tamu bawah. Saya merahsiakan perkara ini dari kaum keluarga, tambahnya sambil menyatakan keyakinan bahawa Datuk dapat mengatasi masalah yang dihadapinya itu berdasarkan dari cerita Muhammad Zain kepadanya. Saya cuma boleh menolong saja, kata Datuk merendah diri. Tok Kaya Sendiri Raja senyum. Sementara itu di luar, senja kian menjauh. Kedua-dua anak Tok Kaya Sendiri Raja mula meninggalkan halaman rumah. Nurbaya yang bongsu pergi ke bahagian dapur, manakala Nurlin yang bercuti dari universiti melintas di hadapan kami. Dia segera menaiki tangga yang menghubungkan antara ruang bawah dengan ruang atas.
Tok Kaya Sendi Diraja lalu menceritakan tentang anaknya Norlin yang akan tamat pengajian doktornya akhir tahun ini. Belum pun sempat cerita itu tamat, kami bertiga terkejut. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menerpa ke arah kami. Satu jerita nyaring dan keras menguasai rumah 2 tingkat itu yang datang dari bahagian atas. "Itu jerita Norlin," kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Kami pun segera memijak anak tangga yang berbentuk melingkar itu. Sampai di atas, Tok Kaya Sendi Diraja segera membuka pintu bilik yang selalu Norlin gunakan ketika menghabiskan cuti dari universiti. Norlin terduduk di pinggir tempat tidur dengan nafas yang sesak. Mukanya pucat benar. "Ada apa, Norlin?" tanya Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin tidak menjawab. Peluh halus tumbuh di dahi. Di luar pula hari kian gelap. Terdengar suara gagak sesak yang menjerit di dahan pokok kekabu. "Ada apa, nak?" soal isterinya pula. Ketika itu Pak Ayu Naim pun tiba. Angin kian deras masuk ke dalam ruang rumah. Langsir bergerak-gerak dengan hebatnya. "Ada apa, Norlin? Cakaplah," pujuk Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin bangun dan terus memeluk ibunya. Dia menangis di atas dada ibunya semau-maunya. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mengusap rambut anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. "Kau nampak manusia di sini?" Pak Ayu Naim bertanya dengan nada suara yang cukup lembut pada Norlin yang hanya mengangkat bahu sahaja. Peristiwa yang terjadi itu memaksa saya duduk sendirian duduk di bilik. Datuk pergi menemui Tok Kaya Sendi Diraja di biliknya. Datuk bertanya tentang salah silah keturunan Tok Kaya Sendi Diraja dari A hingga Z. Kira-kira pukul 10 malam, Datuk masuk semula ke bilik tidur. Dia termenung panjang di atas katil kuno. Saya tidak berani bertanya apa yang diperkatakannya dengan Tok Kaya Sendi Diraja. Saya biarkan Datuk mengelamu sendirian. Angin malam berhampas pulas di luar. Dahan-dahan kayu bergoyang keras. Langit malam. Bulan pun tidak timbul di langit. Saya resah tidak menentu, bagaikan ada makhluk asing berdiri di hujung kaki. Datuk masih bertafakur di atas katil kuno. Tiba-tiba saya terdengar sesuatu yang keras berlaku di luar rumah seperti bunyi dahan kayu yang dipatah orang. Saya rasa badan saya dilangkau oleh sesuatu. Bulu roma tengok saya tegak berdiri. Angin kian keras bertiup. Jendela rumah terbuka dengan sendiri. Saya lihat ada lembaga samar-samar masuk ke dalam ikut jendela yang terdedah. Angin berhenti bertiup. Diganti pula dengan titik hujan. Saya tidak tahu kenapa pula badan saya yang berpeluh. Kepala saya bagaikan dijamah orang. Ada benda sejuk menyentuh pipi saya. Sejuknya bukan kepalang macam hidung orang mati. Saya menepis. Tidak ada yang kena sasaran. Saya hanya menepis angin. Tiba-tiba, pintu bilik diketuk orang. Datuk melompat dari atas katil dan membuka pintu. "Anak saya, Norlin," ujar Tok Kaya Sendi Diraja dengan wajah yang cemas. "Kenapa?" soal Datuk. "Berjalan, lepas tu menari sendiri." "Ya Allah," keluh Datuk. Kami pun berlari menuju ke bilik Norlin. Memang benar, Norlin sedang menari macam tarian klasik orang India. Datuk menyuruh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya merebahkan Norlin ke atas katil. Norlin mengikut tanpa sebarang perlawanan. Apabila Norlin dibaringkan, jam kuno di tengah rumah berbunyi 12 kali. Hujan kian menjadi-jadi di luar. Saya rasa bilik itu terlalu panas. Saya juga terasa ada makhluk asing yang beratus-ratus orang mengisi dalam ruang bilik. Makhluk itu tidak dapat dilihat, tetapi bukti yang menunjukkan makhluk asing berada di situ memang ada. Buku-buku bacaan Norlin ada yang terbuka dan tertutup dengan sendiri. Pensel dan pen yang terbuka juga tertutup dengan sendiri. Hal itu tidak disedari oleh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Mereka asyik melihat Norlin. Muka Norlin pucat, keningnya berkerut dan peluh-peluh halus membintik di kening.
Seolah-olah Nurlin berhadapan dengan sesuatu yang amat menakutkan. Matanya tegak merenung ke atas. Sesekali dia tersenyum. Nurlin, Nurlin, emak kat sini, kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja sambil menggoncang badan Nurlin yang matanya terbeliak. Usir dia, halau dia, jangan bagi dia masuk, jeritnya sekuat hati. Siapa dia tu nak? Cakap dengan saya, rayu Datuk. Nurlin merenung ke pintu, berpaling ke kiri dan ke kanan. Namun, tidak ada sesiapa pun di situ.